Kita pindah ke bola tajuk benda-benda perkara-perkara yang sunat sebelum salat. Berapa perkara ada di sini disebut, dan ada pun sunat yang dituntut dahulu daripada masuk kepada sembahyang itu. Tanda yang pertama bang ataupun azan. Azan ini di antara amalan yang dituntut sebelum kita salat. Tak kira lah di masjid ke, kita salat di mana-mana tempat saja, kita kena azan. Azan. Kita berhenti jalan ramai-ramai, berhenti dekat RNR, azan kat situ. Kita pergi piknik berkelah di tepi pantai, azan kat situ. Kena azan, sunat yang tadi kita buat. Ataupun kalau orang dah azan dah, kita iqamat. Jadi cerita bab azan dan iqamat ni panjanglah. Jadi kita ambil setakat apa yang disebut oleh oleh kita dalam kitab kita ni aja. Jadi sunat kita azan dan sunat kita iqamat. Cuma timbul lagi masalah wanita. Wanita ni ada azan ke ada iqamat saja? Iqamat saja, dan boleh wanita kalau dia nak azan, tapi syaratnya dengan suara yang perlahan untuk dia dengar saja. Kemudian dan ia sengaja pada tempat yang ada sutrahnya. Tanda situ tak bagi sutrah. Apa makna sutrah? Tempat berlindung, berselindung. Seperti jidar. Apa jidar? Dinding. Atau tiang. Duduk kat tiang masjid. Atau suatu yang tinggi 2/3 hasta. 2/3 hasta. Sejengkal boleh. Kalau lebih lagi. Dia dalam bahasa Arab dipanggil muakharatul rahil. Maknanya sejengkal lah kan. Kalau letak bed kita tu, bed yang besar tu tak depan habis. Atau dihamparkan sejadah. Ambil sejadah tak situ. Atau digaris di hadapannya daripada tumitnya, bermula daripada tumit hingga kadar 3 hasta ke hadapan. 3 hasta. Berapa kaki? 1 meter? Lebih sikit lah nak. Mana dia nak 3 hasta ni sebab apa? Ini 1 hasta. Sebab kita salat ni mengikut 3 hasta. Kalau 3 hasta, lepaslah kita punya sujud. Dia pasal tu dia kira hasta kita ni. Kalau kita orang kenik pun, hasta kita panjang tu, kita tak akan rokok lebih pada hak kita. Dia hasta tu ukuran orang. Nak ukur orang ni ada 2-3 kategori. Saya buka rahsia sikit hari ni dah. Di antaranya nak tahu orang panjang pendek, tengok hasta dia. Kalau hasta dia pendek, terpendeklah dia. Lepas tu kalau nak tengok orang kurus ke gemuk, nak tengok tangan dia. Ni saya cakap rahsia. Sebab itulah bila orang nak tengok orang, nak pinang ke, nak pergi apa, nak bertunang, kena tengok tangan. Dia tangan dia ada 2 di situ, rahsia. Boleh cerita kali ni ke dalam bab kursus perkahwinan. Kita takut muslimat marah. Yang pertama menunjukkan dia punya timbangan, yang kedua menunjukkan warna. Warna orang tu, cerah ke gelap, tengok kat tangan. Kat muka macam-macam, orang letak bedak lah apa benda, orang tak pakai bedak di tangan. Kita cerita lain pak tu. Ini rahsia dalaman dia panggil tak. Baik, dia naknya 3 hasta, dan adalah suatu daripada sutra itu antaranya, dan antara suatu jangan lebih daripada qadar 3 hasta, tetapi jangan berhadap pada mukanya. Mana jangan letak tiang kat sini berhadap ke tiang. Kita bukan nak salat kat tiang, tetapi dijadikan sebelah kanannya atau sebelah kiri. Ini di antara perkara yang menjadi satu kelemahan dalam salat kita. Lemah tak lemah di sini? Saya tengok ada kelemahannya di sini. Ramai masyarakat kita hari ini tak berapa ambil berat tentang masalah sutra. Khususnya pakcik-pakcik kita ni yang baik orangnya, pergi ke masjid. Pergi ke masjid tak? Pergi ke masjid dah dia. Tapi tak pandai pilih tempat. Bila nak salat sunat, salat tepi pintu. Dekat orang masuk tu lah tempat dia salat sunat. Kalau dia salat kat depan pun, sudah tu nak salat sunat, undur belah ke belakang. Cari dekat pintu, Allahu Akbar. Kenapa? Nak suruh orang tengok kita warak salat kat sini ke macam mana? Jangan. Dalam hadis ini dia sebut ada banyak riwayat hadis kata, Imam Muslim riwayat daripada Musa bin Talha daripada bapaknya, iza wada'a ahadukum baina yadihi misla muakhkharatir rahil
falyusalli wala yubali man marra wara'a zalika. Jadi dia naknya sekadar muakharatul manis jengkal tak depan kita. Apa-apa saja. Kalau ada beg letak beg, kalau ada buku letak buku, ataupun tapi kalau tak ada apa dalam kitab ni kata tak sejadah gitu. Biar orang lalu lepas daripada sejadah. Tapi kalau dia lalu dia dalam kawasan sempadan kita solat tadi, maka kita kena sekat. Dalam kitab ni dia tak tulis tentang hadis Nabi kita suruh sekat itu tak. Hadis yang menyebut tentang dalam kitab ni kata apa? Letak asa, letak tongkat. Fa illam yakun ma'hu asa, kalau tak ada tongkat falyakhutta khattan, buat garisan. Contoh kita salat di tengah padang, ambil garis, buat kayu garisan. Wala yadurhu ma marra baina yadihi, tidak memberi mudarat kesan siapa lalu kat depan dia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dalam sanadnya ada fihi dha'f, ada lemah sanad. Cuma dalam hadis Muslim tadi dia tak sebut garisan, dia sebut sekadar muakharatir rahim, maknanya ekor tempat orang duduk atas apa ni unta, lebih ke sejengkal lebih sikit letak situ, maka orang lalu depan kita jangan hirau. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, dia kata hadis ini menunjukkan bahawa tuntutan supaya kita buat sutra, buat penghadang depan kita. Dan di antara hikmat kenapa nak ada sutra, yang pertama kita tak mahu orang lalu depan kita. Yang kedua, kita nak suruh tempat kita nak fokus, nak tengok kat mana, tengok tempat kita sujud, jangan lebih pada itu. Kalau kita mengembara lebih pada itu, maka dia akan pergi jauh, yang menyebabkan kita tak tahu kita solat tu berapa rakaat. Berlaku tak berlakunya macam ni, dia akan berlaku. Baiklah, setelah kita letak garisan, orang lalu depan kita, wajib kita kena sekat. Nabi kata dalam hadis ini, iza shalla ahadukum, apabila seorang kamu salat, dalam hadis Bukhari, apabila seorang kamu salat, maka dia kena letak sekatan, sutra. Kalau ada orang nak lalu depan dia, falyadfa'u, Nabi kata kena tolong, sekat, jangan bagi. Fa in aba falyuqatilhu, nak lalu juga lawan dia, maknanya kita kena lawan. Fa innahu syaitan, orang itu dah kira syaitan, orang ini dia sudah dikira syaitan. Jadi kita kena tanda lah. Tapi baik, setelah kita tanda, orang lalu depan kita selesai masalah. Itu untuk orang perseorangan atau imam. Kalau kita salat berjamaah, lain pula hukumnya. Contohnya salat jamaah, imam duduk depan, tak ada orang lalu depan dia, boleh tak boleh kita lalu di belakang imam? Nak pergi cari saf kat sebelah sana, sebelah kiri, nak cari saf tempat kosong, itu tak jadi masalah. Sebab saya tengok ada juga orang dia sekat, bila orang nak lalu depan dia begini, saya cakap belajar habis dulu, sambil-sambil kita duduk berjalan tu, kata belajar biar habis dulu bab sutrah tu. Kalaulah kita berimam, sembahyang belakang imam, sutrah imam tu lah sutrah. Yang tak boleh lalunya depan imam saja. Belakang makmum boleh round sana sini. Ibnu Abbas kata apa? Cerita hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata, aku naik unta, atan ni dongki betina. Tengok dia punya teliti. Atan ni dongki betina. Dia naik, dia lalu ikut celah-celah saf, nak pergi cari tempat kosong. Bila jumpa tempat kosong, dia parking, dia dongki dia turun pergi salat situ. Itu jadi tak jadi masalah. Jadi kita cubalah, jangan mentang kita belajar bab sutrah ni, orang lalu depan kita begini sekak, oh dia kata hebat makcik ni, aduh belajar sutrah dah dia dah. Jangan. Sutrah tu kalau kita seorang memang kita kena sekak. Tapi kalau kita imam, maka sutrah imam yang tak boleh kita langgar. Jadi nasihat saya, peringatan saya kepada semualah muslimin dan juga muslimat, kalau nak salat sunat, jangan duduk tengah jalan. Yang kita duduk cantik dah, kita salat kat depan dah, depan imam, cantiklah tu. Cuma bila kita nak salat sunat, adalah hadis yang menyebut supaya kita pindah tempat.
Ada ke tidak? Ada. Para sahabat kata kita pindah tempat solat sunat. Ya, kalau solat sini pindah sebelah. Tapi jangan pindah tu sampai ke belakang. Dah kita duduk depan, naik ke depan lagi tak apa. Pergi duduk tempat imam tu. Jangan duduk atas jadah imam sudahlah dah. Dekat pintu Bilal tak, pergi duduk kat depan. Itu lagi cantik. Undur ke belakang yang menyebabkan orang lalu lalang. Ada orang ni dia nak cepat. Ada orang kelang kabut nak lari. Jadi tiba-tiba kita pergi duduk sekat jalan dia. Dia tunggu. Besar hadis larangan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lau ya'lamul mar. Kalau seorang tu tahu betapa salahnya dia melintasi depan orang solat ini, dia akan tunggu arba'ina 40. Rawi hadis kata 40, aku tak tahu 40 apa, 40 hari ke 40 jam ke 40 tahun ke, lebih baik daripada dia melintas di depan orang solat. Jadi kita ambil lah, kalau 40 minit pun lama dah lah. Lebih baik kita berdiri sekejap. Jadi ana duk tengok isu ni timbul bila mari musim haji. Jemaah haji kata dekat Kaabah tak ada masalah nak lalu depan orang solat. Saya kata betul. Baca balik kitab kita, dekat Kaabah. Sebab apa? Kalau kita salat tempat orang tawaf tu, kita salat itu, orang berhak lalu depan kita. Sebab di situ kawasan orang tawaf. Kalau orang tawaf stop break belaka kerana orang salat, berapa jam kita tengok situ. Jam tak jam? Jam. Ini buat Syiah ni kuat kacau. Dia pergi salat dekat makam Ibrahim. Itu pun sudah bersombak kat situ kan. Bertempur, terlanggar orang banyak kerja. Jadi kalau kita nak pergi zaman orang tak ada orang, nak makan Ibrahim, fadal. Tapi kalau waktu orang ramai, jangan buat. Syiah tu memang sengaja dia nak menyakiti ahli sunnah. Memang dapat pahala dia tu. Jadi kita jangan tumpah pahala Syiah kat situ. Apa kes lagi? Jadi walaupun dalam masjid haram, masjid Mekah, masjid Madinah, tak boleh kita lalu. Yang boleh lalunya dekat Kaabah tu. Kena tunggu. Oh, dia kata lambat ustaz. Apa lambatnya? Kamu pergi awal boleh sampai setengah jam, 2 jam nak zuhur, nak maghrib boleh pergi. Nak tunggu 15-20 minit lepas salat tak boleh. Ini ada godaan juga kat situ. Jadi tunggu sekejap, baca Quran, zikir yang kita nak belajar ni, insya-Allah dia akan selesai masalah. Habislah kita, jelaslah kita kepada kita bahawa yang salahnya kita melintasi di hadapan orang solat kalau dia seorang. Tapi kalau dia belakang di imam, maka kita salat di belakang imam tidak menjadi masalah, insya-Allah. Jadi masalah pindah tempat kita dah bincang panjang tadi. Masalah sutrah pun kita sudah sebut.